Okey, selamat pagi kelas. Hari ini kita akan masuk ke dalam permainan yang seterusnya kerana kelas yang sebelum ni kita telah habiskan apa ni? Ini bola tampar. Ya, bola tampar. Sekarang hari ini kita akan masuk ke dalam sepak takraw. Sepak takraw, okey? Jadi kita cuma akan mula dengan perkenalan. Sebelum tu cikgu nak tunjuk kamu video macam mana permainan sepak takraw ya. Okey. Mari kita tengok. Okey, mari kita tengok ada apa option kita di sini. Okey, mungkin kita tengok yang inilah. Okay. Mungkin kamu nampak di sini ada 3 pemain. Nanti kita tengok ada berapa pemain. Ini Jepun lawan Filipina ya. Okay, jadi 3. Tengok penggerakan mereka cuma guna kaki sahaja ya. Dengan kepala. Seperti biasa, bola perlu lantung ke tempat pihak lawan. Kalau pihak lawan tidak dapat membuat serangan dan dia masih dalam gol, maksudnya mereka berjaya. Dia berjatuh di sini, betul kan tidak? Jadi mereka, kumpulan Filipin berjaya untuk menjaringkan gol. Okey, masa mula servis mereka guna tangan ya. Cikgu tengok lagi ya. Tengok. Guna tangan ya untuk buat servis. Lepas tu untuk passing bola atau menyerang atau apa sahaja dia guna kaki. Cuma servis sahaja dia guna tangan. Okay, kamu tengok sentiasa ada orang di sini, satu orang di sini untuk guard dan satu orang lagi dekat jaringan. Jadi 3 orang sebenarnya semua memainkan peranan penting ya. Okay, untuk memastikan pihak dapat membuat serangan dan pihak lawan kalau dia buat serangan mereka dapat adang atau defense. Wah, kaki mereka boleh sampai setinggi itu jaringan. Kamu nampak tak kelas? Tengok. Kaki mereka boleh sampai setinggi jaringan. Tengok, wow, sampai setinggi jaringan. Okey, mari kita forward sikit. Tengok apa lagi kita boleh tengok. Wow, wah, itulah maksud cikgu. Wow, boleh pergi main gimnastik sudah mereka ni. Wow. Okay, tengok lagi apa lagi kita boleh tengok. Kita tengok yang basic sahaja. Tiba-tiba ini iklan muncul. Lucu betul. Tunggu dulu, cikgu kasih mati. Okey. Kita tengok. Mereka boleh sampai keluar Interesting Untuk lawan balik serangan mereka boleh keluar daripada tempat itu Wow, cikgu baru tahu. Mari kita tengok. Cikgu tak terbaca benda ini. Okey, nanti kita tengok lagi. Boleh keluar daripada jaringan itu. Ni mereka keluar daripada jaringan. Mereka masih boleh terus untuk samput bola itu untuk menyerang kembali ke tempat pihak lawan. Wow, tumbling dia. Wow. Okay, tengok lagi apa lagi kita boleh tengok dari sini. Ini passing boleh naik lantun ke atas boleh lantun ke atas. Mereka boleh tendang ke atas punya. Ni seperti ini. Nampak tak mereka lantun ke atas? Oh.
Wow, wow. Part of the set. It's a 4-point lead. Self-set. Wah. Vanishing spike. Kaki mereka boleh sampai bertembung. Okey, itu saja kita akan tengok. Ini basic yang kita nampak tentang sepak takraw. Mari kita masuk ke dalam bab kita pada hari ini. Salah masuk. Masuk ke dalam drive. Okey, mari kita tengok apa sepak takraw itu ya. Okey. Sepak takraw adalah permainan kategori serangan yang semakin popular di negara kita. Cikgu tak silap, sepak takraw ni bermula daripada negara di negara-negara di speak pula dia jadi di negara di Asia Tenggara. Cikgu tak tahu siapa yang macam tengok, mari kita tengok apa sejarah dia. Ni, okay, memang Asia Tenggara. Kita tengok siapa yang cipta permainan ini ya. Oh, dia cakap biasa di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kita tengok, tapi orang Thailand, Laos pun main. Kita tengok siapa yang cipta permainan ini. Oh, diperkenalkan kepada orang Asia Tenggara oleh orang Cina dan dia diinspirasikan oleh permainan tradisional cuju, permainan Cina. Lepas tu, saya tahu ini permainan cuju ini. Mereka tendang itu macam itu shuttlecock. Kamu tahu shuttlecock tu apakah? Itu main badminton itu shuttlecock kan, tapi yang Cina punya ini kan dia ada bulu ayam itu. Kalau kamu boleh pergi Google dia. Jadi dari itu mereka diinspirasikan oleh permainan ini. Jadi dari itu mereka tukar jadi sepak takraw. Jadi kalau begitu kita tak tahu lagi siapa yang cipta, tapi mengikut di sini dia cakap yang paling awal, okey, bukti awal wujud permainan ini adalah di dalam abad ke-15 apabila Sultan Melaka bermain dengan bola ini. Kemungkinan besar memang mungkin ni di Thailand pun dia cakap dalam abad ke-15 dan abad ke-16. Okay, kita tak tahu siapa yang cipta permainan ini. Okay, mari kita type siapa cipta sepak takraw. Oh, kita kalau berdasarkan yang kita nampak ni, kita tidak tahu siapa pencipta dan pengasas sepak takraw. Okey, mari kita tengok. Mungkin kita try yang inilah. Mungkin ada jawapan di sini. Oh, ada. Orang ini bernama. Okeylah, tak apalah, kamu pergi carilah, ha. Kita masuk ke dalam kelas kita hari ini. Jadi, dia melibatkan transformasi dan pelbagai sudut sama ada dari kemahiran asas, penglibatan pemain, kategori permainan, peralatan permainan dan undang-undang permainan. Jadi, penguasaan kemahiran asas dalam sepak takraw membantu berkeberkesanan strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Okey. Jadi, kita tengok antara dia punya penggerakan dalam sepak takraw. Ada menimang ni, guna kaki macam untuk pasing-pasing atau menanduk. Oh, tadi kita tidak nampak menanduk. Boleh guna kepala juga. Tadi kita nampak cuma kaki macam ini. Betul ke tidak? Tapi rupanya mereka cuba kalau pihak lawan dengan pihak lawan mereka boleh guna kepala juga. Ini ialah melibas. Nampak kalau mereka cuba gol untuk ke tempat pihak lawan. Ini servis kuda. Tadi kita nampak dia ada guna servis untuk guna tangan. Ini mungkin guna kaki. Ini ialah yang tadi tu yang kita asyik nampak mereka mengadang untuk menghalang bola masuk ke dalam gol mereka. Okey. Mari kita teruskan. Okey, kemahiran asas sepak takraw yang sesuai digunakan untuk menyerang dalam situasi permainan ialah servis kuda atau servis sila. Okey, dua jenis servis kuda, servis sila ya. Menimang dan mengumpan, melibas dan menanduk. Kamu ingat apa itu mengumpan? Macam itu tadi bola tampar.
Okey, kebaran asas ni digunakan untuk menyusun serangan untuk mematikan bola di pihak lawan supaya kalau bola jatuh di tempat pihak lawan tidak dapat sambut, jadi mereka menang lah. Okey, tujuan dia adalah untuk memperoleh mata. Itu markah. Okey, pemain perlu menentukan arah servis, tandukan dan limbasan. Jadi, pemain perlu memahami kekuatan dan kelemahan pihak lawan untuk memberikan kelebihan dalam strategi. Jadi, tengok. Apakah strategi yang terdapat dalam menyerang, okey, dalam situasi permainannya. Okey, so jadi terdapat beberapa jenis serangan yang boleh dilakukan oleh sesebuah regu dalam mendapatkan mata bagi pasukan. Antaranya ialah serangan servis yang mula dilakukan oleh seorang tekong. Jadi orang yang buat servis itu kita namakan dia ialah tekong, okey, tekong. Jadi seseorang tekong dia perlu bijak untuk membaca kekuatan dan kelemahan pemain pihak lawan. Lepas tu dia perlu buat servis dengan memperbagaikan sasaran servis. Tak boleh satu posisi saja, dari sini saja dia buat servis. Nanti itu pihak lawan tahu sudah. Okey, jadi dia perlu sangat bijak. Lepas dia perlu baca, dia perlu tahu apa kelemahan dan kelebihan pihak lawan mereka. Okey, terdapat 7 sasaran yang boleh dituju oleh tekong untuk mendapatkan mata. Mata 1 sampai 7 merangkumi arah kiri, kanan dan hadapan pemain pelawan. Okey. Okey, jadi jika bola dituju ke arah apit kanan, jadi sasaran boleh dituju sama ada ke sasaran 1 pemain yang di kanan ataupun pemain yang di hadapan. Ataupun sasaran 3 pemain yang di kiri. Okey, kalau bola dituju ke arah tekong, jadi sasaran boleh dituju kepada sasaran 3 iaitu sebelah kanan. Okey, atau sasaran 4 hadapan tekong ataupun sasaran 5 pemain kiri di antara tekong dan apit kiri. Okey. Okey, kalau kamu tengok tadi ada berapa pemain? Ada 3 pemain. Okey, ada 3 pemain. Jadi ada 3 pemain. Tengok dia, orang ini adalah servis, nampak? Orang pertama yang memulakan bola. Oh, ini okey, lepas tu mungkin dia sambut. Lepas tu dia tak boleh guna tangan, atau kenapa dia guna tangan? Cuma guna kaki sahaja kan? Betul ke tidak? Cuma boleh guna kaki. Mungkin jika salah interpretasi gambar itu. Okey, strategi servis untuk mendapatkan mata. Tekong melakukan servis ke arah gelanggang lawan. Servis yang dilakukan oleh tekong, orang yang buat servis terpanggil tekong, bergantung kepada situasi lambungan bola daripada pemain apit. Sasaran ditujukan pada kelemahan pihak lawan untuk mendapatkan mata. Servis kencang ke arah sasaran 1, 3, 5 dan 7 akan menyukarkan pemain lawan untuk melakukan serangan balas yang baik. Okey, servis kencang. Kalau servis kencang, servis dari tekong ini dia boleh kelirukan dia punya itu pemain, okey, ke arah pemain 3 atau 5 selalunya menjadi pilihan tekong. Sasaran ini mengelirukan pihak lawan, itu tujuan dia. Jadi servis drop di hadapan jaring merupakan hela tekong untuk mendapatkan mata. Melalui servis ini, pemain lawan akan terpaku kerana tidak menjangka kedudukan bola yang tiba. Servis drop yang selalunya dilakukan apabila didapati kedudukan ketiga-tiga pemain lawan jauh ke belakang dari jaring. Okey, jadi kita akan tengok macam mana strategi serangan yang dikatakan. Okey. Okey. Bola pertama yang berjaya ditimang akan memastikan sesuatu corak serangan berdasarkan strategi serangan yang dirancang. Kita dapat beberapa jenis serangan, 3 jenis. Serangan libasan, serangan tandukan dan serangan juga hela. Okey, tengok strategi serangan libasan. Jadi semua pemain boleh melakukan serangan. Okey, jadi semua pun boleh buat serang. Jadi biasanya apit yang di kanan akan membuat libasan bergantung kepada umpanan. Okey. Apit kiri boleh mengumpan bola dari berbagai arah untuk memudahkan apit kanan mematikan bola yang dihantar. Okey, mungkin yang di kanan akan sedia, lepas tu apit kiri cuba untuk membantu apit kanan. Jadi apit kanan adalah orang yang akan mematikan bola itu. Okey, jadi mereka biasa sangat dekat dengan jaringan sudah ya. Jadi apit kanan perlu sangat bijak untuk menilai kesesuaian umpanan dan melakukan serangan libasan. Jika bola yang diumpan jauh dari jaring, libasan perlu
untuk dikawal dan supaya dia tidak keluar daripada gelanggang lawan. Jika bola diumpan berhampiran dengan jaring, libasan, jadi macam tadi kita asyik nampak bola itu sangat dekat dengan jaring kan, jadi kita guna teknik libasan laju dan tajam menuju ke arah gelanggang lawan perlu dilakukan supaya tidak dapat diadang. Okey, perlu sangat cepat supaya pihak lawan tidak dapat untuk mengadang bola itu, ya. Ingat tak, kalau mereka di sini, orang yang di sini macam tadi kita nampak dua orang tu, perlu sangat cepat supaya siapa yang cepat bola itu akan dapat digolkan ke pihak lawan. Jadi pihak lawan pada masa yang sama perlu mengadang, tetapi biasanya sangat susah kerana action ini sangat cepat. Okey. Semasa melakukan libasan, apit kanan perlu bijak untuk mencari ruang yang sesuai untuk membaca pergerakan oleh pertahanan pihak lawan. Pemain yang melakukan serangan boleh melakukan pelbagai hela ketika melakukan libasan kepada pihak lawan. Strategi serangan tandukan. Okey. Strategi serangan tandukan merupakan salah satu cara bagi mematikan bola di gelanggang lawan. Okey. Tandukan dilakukan apabila bola tidak sesuai untuk dilibas. Okey, dilibas ialah di sini kita guna tandukan. Kalau kaki tidak sesuai untuk guna kaki, kita boleh guna tandukan, iaitu guna kepala. Okey. Jadi poin nombor 2, tandukan dilakukan apabila bola tidak sesuai untuk dilibas oleh mana-mana pemain di hadapan jaring, pihak lawan atau pihak sendiri. Okey, jadi mereka akan guna kepala. Tandukan yang kita guna dahi digunakan sama ada ketika melakukan umpanan atau rejaman tajam di hadapan jaring. Tandukan ini selalunya menyeluruhkan pihak lawan. Tandukan sisi, kalau bukan dahi, ada lagi satu jenis tandukan, iaitu tandukan sisi, digunakan apabila pemain penyerang mendapati bahawa terdapat ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain lawan bagi mematikan bola. Okey. Tandukan kalau tak mau guna dahi dan sisi, ada lagi tandukan di belakang yang dilakukan oleh bagi tujuan apa? Supaya mereka keliru. Oh, mereka tiba-tiba guna kepala belakang pula. Okey, tandukan belakang boleh juga dilakukan apabila bola berada di kedudukan 50-50 di atas jaringan. Okey, tandukan yang dilakukan di mana-mana pemain juga ketika menyerang merupakan kalau kamu guna tandukan adalah hela sebenarnya untuk mengelurukan pihak lawan kamu. Okey. Mari kita tengok cara bermain. Okey. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan ada 3 orang. Okey. Kedua-dua kumpulan menggunakan servis yang telah dibelajar. Kumpulan A akan melakukan servis, kumpulan B menerima servis dan bersedia untuk menyerang. Okey, mereka guna servis, guna pelbagai sasaran yang difikirkan sesuai. Kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar menggunakan peraturan dan undang-undang dalam permainan sepak takraw. Kumpulan yang berjaya mengumpul 21 markah. 21 markah yang terawal dikira sebagai pemenang. Okey, cara bermain dan menentukan pemenang iaitu libasan. Setiap kumpulan 3 orang. Okey, kedua-dua kumpulan dia menggunakan serangan libasan yang telah dipelajari. Okey, kumpulan A akan buat servis, kumpulan B bersedia untuk melibas, tandukan atau hela. Kerana mereka yang perlu mengadangkan, jadi kumpulan B yang akan bersedia untuk menerima serangan itu dan lepas tu membuat serangan semula. Mereka boleh gunakan teknik libasan, tandukan atau hela. Setiap kumpulan bebas menggunakan libasan yang mereka rasa sesuai. Kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar, mengaplikasikan undang-undang dan peraturan yang terdapat dalam permainan sepak takraw. Seperti biasa, 21 markah yang terawal, kumpulan yang mana dapat 21 markah yang terawal akan dikira sebagai pemenang. Okey, mari kita tengok peraturan tekong. Sorry kelas. Okey, perkara 92. Kaki tekong tidak melakukan servis akan berada di bulatan tengah. Kalau yang tidak buat servis, dia akan dibuat di bulatan tengah. Okey, kedudukan sedia untuk melakukan servis sebelum pengadil membacakan markah, manakala kaki yang melakukan servis bebas untuk berada di luar kawasan bulatan. Maksudnya kalau dia buat servis, dia mungkin di sini belakang atau di luar pun boleh. Tapi kalau dia tidak buat servis, dia di tengah sudah. Faham ke tidak? Okey.
Lepas tu perkara 10.3, regu yang melakukan permainan terlebih dahulu akan melakukan servis 3 kali berturut-turut diikuti oleh regu lawan yang juga melakukan servis 3 kali berturut-turut. Okey. Jadi kamu punya kerja lepas kamu baca tengok video ini habis, okey, kerja kamu yang seterusnya adalah untuk menjawab soalan dalam Google Form. Yang telah jawab soalan akan dianggap hadir. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih kelas.